Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Apa khabar anda semua di rumah? Apa khabar John? Sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat lah kan? Buka terkejut Mesti aku. semangat. Baiklah, selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali. Edisi 18 November 2020 hari Rabu. Hari ini bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan kalau kita bercakap mengenai hari Rabu je, ada satu quote yang mengatakan bahawa Wednesday is like Monday but in the middle of the week. Jadi dia macam Wednesday blues. Dekat sangat nak Monday tapi looking forward to the weekend juga. Kalau Monday ada Monday blues kan. Hari ni ada Wednesday blues, tapi jangan kita kena sentiasa ceria, produktif. Jadi guys nak share tips lah. So ni macam mana kita nak rasa ceria dan produktif setiap hari ni. 10 minit pertama selepas kita bangun tidur, kita kena setkan minda kita untuk sentiasa rasa positif. It's gonna be a fun day dan it will be a fun day. Kalau kita rasa macam down tu, kena adjust terus supaya kita tidak rasa down the whole day. Itu tips dia. 10 minit pertama bangun tidur tu penting. Tapi banyak masa luang 10 minit tu. Jadi bangunlah 10 minit awal kan. Yes. Kita tak ada banyak masa untuk segmen di awal-awal ni. Betul. Jadi perincian perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia, John. Baiklah, saya akan mulakan dulu dengan jumlah discharge baru. Semalam 1,018 kes discharge dan jumlah kes baru yang direkodkan adalah sebanyak 1,210 kes. Menjadikan kes tempatan 1,191 dan kes import 19 kes. 5 kematian telah pun direkodkan semalam. Jadi kami daripada Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia juga memaklumkan bahawa sebanyak 5 kluster yang diisytiharkan tamat iaitu kluster Bangau Bangau, kluster Tasik, kluster Olive, kluster Buang Sayang dan kluster Kausing. Tapi dalam perkembangan yang sama juga, 5 kluster baru yang telah pun direkodkan iaitu kluster Avenue, kluster Kejorah, kluster Kasah, kluster Sama dan kluster Mengketil. Dan negeri di sekitar Lembah Kelang merekodkan 518 kes positif baru manakala Sabah 499 kes baru. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan kes di Sarawak? Baik, di Sarawak setakat semalam 17 November 2020, satu kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak iaitu dari Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,042 kes. Juga semalam daerah Lundu kembali diisytiharkan sebagai zon hijau. Jadi pesanan kami kepada warga Lundu, tetaplah berjaga-jaga, adik-adik kakak-kakak Adizia. Kita mesti make sure di Lundu kalau sekarang tu ada zon hijau, kekal jadi zon hijau. Sebenarnya bila kakak pasal Lundu tu dekat dengan Sematan. Yes. Rindu nak makan ketam goreng di Sematan. InsyaAllah bila dah reda COVID-19 kelak, kami dengan Mbak John dan semua tim Sejahtera Asia, kita serang dan lepak makan ketam goreng di Sematan. Boleh? Why not? Tapi ada berita kurang baik sedikit lah mengenai satu lagi orang kata perhatian yang berlaku semalam. Cuti rehat sebulan selepas jalani pembedahan kecil. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dimasukkan ke wad sebuah hospital swasta di Kuching selepas menjalani pembedahan kecil bagi membuka arteri jantung. Perkara ini dimaklumkan oleh pembantu beliau dan keadaan beliau juga kini dilaporkan stabil namun akan bercuti rehat selama sebulan. Yalah hari-hari beliau mempengerusikan mesyuarat JPBNS dan sidang media perkembangan COVID-19 di Sarawak. Tapi tak apa, mewakili Sejahtera Asia, kami ucapkan kepada Dato' Amar Douglas Ugah Embas agar sentiasa sihat selepas ini dan terus speedy recovery insya-Allah. Terima kasih guys. Baik. Tapi ada satu berita yang gembira juga semalam. Apabila Alena Murang dicalon untuk Anugerah Festival Video Music Buenos Aires. Dan penyanyi dan bintang kelahiran Sarawak ini dicalonkan untuk 2 kategori sempena Festival Video Music Buenos Aires 2020 yang akan berlangsung secara maya pada 27 hingga 29 November ini. Dan bintang berdarah campuran Kelabit dan Itali English itu dicalonkan bagi Anugerah Video Antarabangsa Terbaik dan Penggayaan Terbaik menerusi lagunya Midang. Jadi all the best dan tahniah kami ucapkan kepada Alena Murang. Tapi sebelum kita berehat sebentar, ada video yang kami nak tunjukkan kepada anda. Jom kita saksikan. My name is Alena Murang. I'm a sape player, a singer and a painter. My dad is Kelabit and my mother is half English, half Italian. A lot of our art forms, they skip my father's generation. Therefore, for me, coming from this generation, I feel that I still have a chance to remember and to ask about what our heritage is. And that heritage lends a lot to my identity as a Kelabit and as a Sarawakian.
For me, this period of kind of reviving these art forms or reclaiming these art forms is something that's quite urgent and something that I feel responsible for doing. I wish to see a Malaysia that isn't afraid of talking about how each individual is different and how we each have different stories and different histories, and to really love and embrace those differences. And I think that would help us be more genuinely understanding of each other. My performances are a sharing of dying art forms. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kita, dan seperti biasa setiap pagi kami akan bawakan konten yang boleh memberi inspirasi kepada anda di luar. Dan untuk hari ini mungkin boleh memberi inspirasi kepada anak-anak muda. Betul. Terutamanya yang ingin menceburi diri dalam pengajaran, bidang pengajaran, bidang akademik. Mana tahu ada yang nak jadi cikgu, bahkan ada yang nak jadi guru besar kan. Ya, betul. Tapi sebelum itu kami ingin ingatkan kepada anda, sekiranya anda punya sebarang cadangan ataupun video-video menarik yang hendak anda kongsikan kepada kami, hantar sahaja di Facebook dan Instagram kami Sejahtera Asia. Oh, baik, dan pasal video sekolah yang sekolah tengah cuti tu, mungkin boleh kongsikan kepada adik-adik. Boleh. Kalau anda punya sebarang aktiviti, maklumlah sekarang sedang cuti sekolah dan sebagainya, aktiviti menarik di rumah, main online gaming ke, masak ke, apa-apalah, hantar sahaja kepada kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Kami akan paparkan secara langsung dalam rancangan Sejahtera Asia. Baik, bercakap mengenai topik kita pada hari ini, guru besar muda. Kita akan menemu bual seorang guru besar yang antara termuda di Malaysia, dan beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Segali Simunjan, dan menurut laman website ilovecoaching.com, Cikgu Osman Zaini merupakan guru besar termuda di Malaysia apabila dilantik memegang jawatan tersebut pada umur 31 tahun. Tapi tahun ini beliau sudah berumur 32 tahun, tapi masih muda lah, John. Sangat muda. Dan untuk memegang jawatan yang tinggi dan di usia yang muda adalah satu inspirasi untuk boleh dijadikan inspirasi untuk ramai. Jadi mungkin nak tanya Gas lah. Kalau Gas dalam situasi Cikgu Osman ni, seorang yang muda tapi memegang jawatan yang tinggi dan dikelilingi oleh orang yang mungkin agak berusia ataupun lebih berusia, apa perasaan Gas? Kalau Gas, pada pendapat Gas, pertama kita kena hormat, tapi pada masa yang sama kita kena kata orang Sarawak kubit tiup. Kita tegur tetapi secara berhikmah. Kalau John pula macam mana? Kalau saya akan rasa usia bukanlah penghalang dan tak akan menjadi masalah, dan saya okey bekerja dengan orang yang muda boleh, orang tua boleh, orang yang berusia boleh, dan itulah tak ada masalah pun. Dan yang itu sangat betul, ikhlas dan minat dengan kerja dan kita. bekerjasama. Dan itulah antara pengenalan untuk tetamu kita yang pertama. Tetapi untuk tetamu kita yang kedua pula, kabar dari Indonesia. Dan nama pun Sejahtera Asia. Jadi kita nak tahu apa cerita di Indonesia sekarang ini, bagaimana keadaan di sana, dan sebagai penduduk di sana, bagaimana mereka menyeimbangkan antara rutin harian dan keadaan pandemik COVID-19 ini. Betul. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan segmen bersama dengan Cikgu Osman Zaini ini, antara guru besar termuda di Malaysia. Kita nak tahu apa agaknya pendekatan yang diambil oleh Cikgu Osman apabila berurusan dengan kebanyakan guru lain yang lebih berusia. John, sama-sama kita ikuti kisah inspirasi daripada Cikgu Osman Zaini. Saksikan. Jom kita saksikan. Bertemu sekali lagi dalam Sejahtera Asia, dan kali ini Gas bersama dengan seorang guru besar termuda di Malaysia. Kita perkenalkan kepada anda Cikgu Osman Zaini. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar baik, sihat, sejahtera, dan doakanlah semoga kita semua sihat, seluruh Malaysia, seluruh Sarawak kita sihat. Ya, insya-Allah. Hari ini Cikgu work from home ke macam mana ni? Hari ini kita work from home sebab
untuk sepatutnya kita memang guru-guru kebanyakannya work from home, dan hari ini oleh kerana saya pun ada mesyuarat dan juga ada perkara-perkara yang perlu diuruskan, jadi kita membuat urusan rasmi di Kuching sebab jarak saya ke sekolah tu agak jauh juga. Jadi memakan masa lah. Jadi kita ada meeting secara online, secara maya sekarang, jadi oleh kerana desakan jaringan internet, jadi kita terpaksa mencari di mana line internet tu yang kuat, dan juga takut masalah teknikal lain lah. Betul. Itulah bila kita bercakap mengenai online ataupun secara maya ini, kita tahu bahawa kebanyakan kelas ataupun sesi pembelajaran yang dilakukan sekarang ini adalah melalui platform digital ataupun secara online. Bagaimana sebenarnya cikgu melihat bahawa pelaksanaan cara pembelajaran yang baru ini boleh memberi manfaat dan kebaikan kepada para pelajar dan pengajar? Jika kita lihat sekarang, baru-baru ini pada minggu lepas, Kementerian Pendidikan telah pun mengumumkan bahawa operasi sekolah seluruh Malaysia ditutup. Maksudnya operasi sekolah, maksudnya murid akan bercuti, maksudnya mereka belajar dari rumah. Bukan, kalau kita nak kata bercuti bukan, sebab mereka perlu belajar di rumah, dan guru-guru pun bukannya bercuti, guru-guru pun melakukan bekerja dari rumah, BDR ataupun work from home. Jadi itulah salah satu tugas ataupun kerja buat. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti soalan Gas tadi mengatakan bahawa jaringan ataupun pembelajaran murid secara online itu memang kita tidak boleh, kata orang, tidak boleh lari daripada norma baru sekarang. Itulah yang jalan terbaik untuk kita untuk memastikan murid-murid kita tadi ada proses pembelajaran dan pengajaran berlaku di rumah. Itulah hikmahnya, bukan sahaja belajar sekarang ini secara online, bekerja pun boleh di mana-mana sahaja, bila-bila sahaja. Dan ini adalah antara hikmah yang boleh kita peroleh daripada suasana pandemik COVID-19 ini. Baik cikgu, pengalaman bergelar sebagai seorang guru besar termuda di Malaysia. Kalau tak silap tahun lepas cikgu menjawat jawatan guru besar kan cikgu? Untuk pembetulan tahun ini. Secara rasminya saya dilantik menjadi guru besar di salah sebuah sekolah di SK Segali, Sekolah Kebangsaan Segali, Simunjan. Secara rasminya pada 18 hari bulan 18 Februari 2020. Jadi itu secara rasminya saya, ya, awal tahun sebelum pandemik melanda negara kita dan dunia lah. Waktu itulah saya dilantik menjadi guru besar setelah saya berjaya menamatkan kursus berkaitan dengan guru besar, iaitu kursus NPQEL, di mana kursus tersebut perlu dihadiri oleh seseorang guru untuk mendapatkan pentauliahan sebagai seorang guru besar selama 3 bulan di Institut Aminuddin Baki. Jadi saya nak ambil kesempatan sikitlah Gas untuk saya memberi penghargaan kepada terutamanya kepada keluarga saya, ibu bapa saya, isteri saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat, guru-guru, dan juga yang penting yang utama juga kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan juga pejabat pendidikan daerah Semenanjung kerana memberi kepercayaan dan kerana memberi amanah yang besar kepada saya untuk saya menjawat jawatan sebagai salah seorang guru besar termuda. Saya nak madah saya termuda di Malaysia, mungkin boleh buat kajian lah. Saya takut ada yang lebih muda. Tapi sekarang ini semasa saya dilantik menjadi guru besar itu, usia saya 31 tahun. 31 tahun. Dan bila bulan tahun ini Mac 32 tahun. Maksudnya 31 tahun lah saya menjawat jawatan sebagai guru besar. Jadi penghargaan ini saya beri kepada pihak kementerian lah kerana memberi kepercayaan, dan insyaAllah inilah kata orang tugas kerja buat yang perlu saya lakukan demi anak bangsa kita. Jadi cikgu dinobatkan sebagai guru besar ini pada tahun lepas ataupun tahun ini cikgu? Tahun ini.
tahun ini bila saya menamatkan pengajian ya. tahun lepas tahun lepas saya pada bulan Julai bulan 7 saya serentak seluruh Malaysia telah pun terpilih untuk bersama-sama dalam kursus untuk menjadi seorang guru besar, iaitu kursus kepimpinan guru besar kebangsaan NPQL. Jadi kursus tersebut perlu dihadiri oleh seseorang guru untuk ditauliahkan sebagai guru besar selama 3 bulan. Dan kita di Sarawak ini pusat pengajiannya di Institut Amiduddin Baki di area Santubong. Jadi itulah kita akan selama 3 bulan itulah bakal-bakal guru besar, bakal-bakal pengetua diberi ilmu, pendedahan, pengalaman, diberi segala-galanya berkaitan dengan kepimpinan, pengurusan, pentadbiran untuk sesebuah sekolah. Jadi banyaklah sebenarnya prosedur, bukannya saya terus dilantik Osman jadi guru besar, tidak. Saya perlu melalui banyak prosedur. Kalau boleh saya ambil kesempatan inilah untuk menerangkan beberapa prosedurnya. Antaranya kita perlu menghadiri kita perlu memohon dahulu, memohon di peringkat sekolah, memohon kepada kementerian dan disokong oleh guru besar, disokong oleh pihak pejabat, dan seterusnya. Bila kita terpilih untuk temuduga, kita akan dipanggil untuk temuduga kepada temuduga secara lisan, secara bersemuka. Dan pada tahun lepas saya menjalani temuduga terpaksa pergi ke Bintulu, kerana pada masa itu ni kita ceritalah, pada masa itu saya dan sahabat saya 3 orang kebetulan perlu menghadiri convocation untuk pengajian master saya di Perak. Jadi tarikh yang sama itu pun kita terpaksa pergi temuduga. Jadi kita terpaksa ubah daripada temuduga di Kuching saja, saya dan kawan saya terbang ke Bintulu demi untuk menghadiri temuduga tersebut. Jadi itu salah satu pengalaman yang kata orang, bila dah temuduga baru kita dipanggil, bila lulus temuduga baru kita dipanggil lagi untuk menghadiri ujian kecergasan. Penting guru besar, bakal-bakal pengetua mesti ada ujian kecergasan. Kita ada fitness test, kita ada lari, kita ada buat sit up apa semua, ya, kita ada lari bib test. Itulah antara yang kementerian nak memastikan guru-guru besar ni fit dan juga sihat. Itu salah satu. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Yeah. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Yep. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Adakah semasa program tersebut cikgu dikelilingi oleh bakal-bakal guru besar lain yang mungkin mempunyai umur yang lebih berumur daripada cikgu, ataupun cikgu ada juga bakal guru besar lain yang juga muda seperti cikgu? Alhamdulillah, pada ambilan tahun lepas saya dan sahabat saya, beberapa orang sahabat, seorang dari PPD Perawan, seorang dari PPD Lawas, saya rasa Lawas atau Limbang, antara yang termuda. Kami 3 orang tu antara yang termuda, yang lahirnya pada tahun 88, 1988, 1986, 1987. Itu antara yang termuda. Ada juga kalau dari segi umur, faktor umur memang kebanyakan yang memohon tersebut guru-guru yang berpengalaman, yang senior. Kadang-kadang kita rasa segan, kita rasa kecil di sana. Tapi oleh kerana
adanya semangat motivasi, adanya galakan dari pensyarah, dari sahabat-sahabat lain. Jadi kita merasakan bahawa kita perlu berada bersama dengan mereka. Dalam masa kita belajar tersebut, saya mengambil peluang untuk kata orang mengambil pengalaman tersebut dan kita terapkan dalam kerja buat kita. Kebanyakan guru-guru yang mengambil itu kebanyakannya ada yang dah nak pencen, ada yang dalam umur kebanyakannya umur dalam 45 ke atas lah kebanyakannya. Tapi itulah kata orang di Sarawak ni semangat guru-guru nak menjadi guru besar, menjadi pengetua memang banyak. Jadi kita perlu mengekalkan semangat tersebutlah. Baik, kalau kita bercakap mengenai pengalaman, pastinya mereka yang lebih berumur ataupun senior ini mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam bidang pengajaran untuk menjadi seorang guru besar. Apa kemungkinan yang Cikgu Osman ini tawarkan sehingga Cikgu Osman juga layak dilantik sebagai guru besar? Apa agak-agaknya orang kata resepi ataupun tips yang Cikgu Osman boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang mungkin juga mempunyai keinginan untuk menjadi guru besar muda di Malaysia? Kalau bercerita tentang tips apa semua yang saya nak beritahu dulu sebelum tu, kita untuk mengikuti program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan ataupun National Professional Qualification for Educational Leaders ni, NPQEL ini, ada syarat-syarat permohonannya. Jadi di sini saya nak kongsi sedikitlah kepada guru-guru di luar sana yang ada niat dah pasang niat, yang ada kesungguhan, yang ada kekuatan dan minat untuk menjadi seorang pentadbir pengurus sekolah. Sebab pentadbir pengurus sekolah ni bukan dia bekerja 24 jam di dalam pejabat ataupun mengurus 24 jam. Tidak. Sebagai guru besar ni, saya sendiri pun mengajar juga dalam kelas. Kita ada peruntukan masa untuk mengajar. Ilmu pedagogi mengajar itu tidak boleh hilang. Sekali kita guru, selama-lamanya lah kita guru. Itu yang saya peganglah. Jadi antara syarat-syaratnya ialah saya kongsi sedikit gasan supaya benda ini menjadi supaya dapat didengar di seluruh Malaysia. Saya mewakili kata orang bercakap melalui sebagai seorang guru besar. Antaranya adalah telah disahkan dalam perkhidmatan, perlu disahkan dalam perkhidmatan. Kalau guru tu dah berkhidmat contohnya 5, 6 tahun, 8 tahun dah sah, jadi boleh memohon mencapai tahap prestasi yang ditetapkan sekurang-kurangnya 85%, iaitu wajaran daripada laporan nilaian prestasi tahunan LNPT, dan juga 3 tahun berturut-turut untuk penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan, iaitu markah dia lah, maksudnya prestasi dia untuk dicalonkan, dan seterusnya bebas daripada tindakan tata tertib. Guru itu tak boleh ada kes ataupun masalah-masalah disiplin lah. Dan juga telah mengisytiharkan harta dalam tempoh 5 tahun dan bebas daripada senarai peminjam tegar, institusi pinjaman pendidikan, yang seboleh muflis lah, seboleh ada pinjaman yang lebih, dan diperlakukan oleh ketua jabatan ataupun ketua perkhidmatan. Ini penting, mesti ada perakuan, sokongan. Jadi itu syarat umum. Syarat khusus saya nak kongsi, telah dinaikkan pangkat ke grade DG 48 bagi calon pengetua dan DG 32, DG 34 bagi calon guru besar, dan juga mempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu. Contohnya kalau dia pengetua, dia ada bidang yang kebiteraannya, dan juga mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. Ini penting sebagai guru kanan mata pelajaran, penolong kanan, termasuk penolong kanan dilantik secara pentadbiran di sekolah SKM dan jawatan-jawatan pentadbiran di PPD, di JPN, dan juga di mana-mana institut berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, dan mempunyai baki tempoh perkhidmatan 5 tahun sebelum bersara dan melepasi tahap kesihatan yang memuaskan. Ini antara yang saya boleh kongsilah syarat-syarat. Tapi yang paling menarik di sini adalah guru-guru tersebut, macam saya sendiri, mungkin orang bertanya, mungkin dia tanya, mudah sangat, terlalu mudah. Pengalaman, saya ni daripada sekolah SKM. SKM ni maksudnya sekolah kurang murid, dan juga sekolah luar bandar, sekolah kategori pedalaman 3. Jadi itu satu advantage untuk saya, satu peluang untuk saya. Sebab selama tahun ke-9 ini saya mengajar, sebab saya mula ditempatkan pada tahun 2012. Selama 8-9 tahun ini, saya menjawat jawatan sebagai penolong kanan core curriculum selama lebih daripada 3 tahun.
4 tahun 5 tahun itu. Jadi itu syarat tu dah lepas sebab kita dilantik secara dalaman. Untuk itu advantage untuk guru-guru di sekolah kurang murid yang kategori luar bandar, kategori pedalaman. Sekarang pun sekolah saya pun sekolah kurang murid dan murid saya selama 69 orang dan staf kita ada guru ada 14 dan staf AKP untuk khidmat pengurusan kita ada 3 orang. Kita ada penolong pembantu takbir, kita ada pembantu operasi itu dan juga pembantu pengurusan murid. Itu yang boleh saya kongsikan. Itu adalah antara syarat-syarat untuk maklumat semua bagaimana kita boleh layan terutamanya dalam kalangan guru untuk bergelar seorang guru besar atau pengetua. Tadi cikgu Gas ada tanyakan apa antara kebolehan ataupun differentiator yang kita boleh dapat daripada Cikgu Osman Zaini ni sebagai salah seorang guru besar termuda di Malaysia. Apa antara yang cikgu boleh tawarkan kepada perkhidmatan cikgu? Untuk dari segi kerja buat saya, perkhidmatan saya di sekolah, yang penting dalam diri kita ini saya yakin apa yang orang lain boleh buat, insyaAllah kita pun boleh buat. Apa yang contohnya seseorang guru besar itu, pengetua itu boleh buat, kita boleh belajar daripada guru besar tersebut yang lebih senior. Dan yang penting kepada guru-guru di luar sana, kita masuklah bersama dengan guru-guru senior. Bergaullah, bersosiallah bersama dengan mereka, ambil pengalaman mereka. Yang penting kita hormatkan mereka. Kita beri penghormatan kepada mereka, kita tanamkan dalam diri kita, kita adalah insan biasa dan kita belajar daripada mereka. Sebab itu yang saya tanamkan dalam diri saya menghormati orang-orang lebih senior dari saya dan saya ambil apa yang mereka tegur, apa yang mereka kritik, apa yang mereka pesan sebagai ilmu dan juga sebagai kekuatan untuk saya menghadapi cabaran yang lebih luas lagi. Jadi itu yang boleh saya, antara yang saya katakan di sini adalah untuk staf saya di sekolah pun saya tekankan perkara ini. Saya sebagai dalam bahasa Sarawaknya rumbulat di sekolah yang saya tu macam adik saja. Kebanyakan staf saya adalah yang berumur 40, 50, yang dah nak pencen. Saya katakan bahawa saya tu macam adik setidaknya. Dan setidaknya adalah abang-abang, kakak-kakak saya. Jadi tegurlah saya, berilah ilmu, sama-sama kita belajar dan kita saling hormat-menghormati, toleransi, insya-Allah. Organisasi kita akan berjalan dengan lancar dan juga terkawal. Okey, pendekatan yang dilakukan, saya boleh katakan dua lah. Sebagai seorang pentadbir sekolah, saya menekankan kepada guru-guru saya, mudah. Gunakanlah kreativiti anda untuk mengajar anak-anak, terutamanya sekarang. Bila berlakunya pandemik ini, kita bekerja dari rumah, work from home, kita mengajar proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Guru-guru gunalah kreativiti. Kita contoh kalau tak ada online, kita gunalah bahan-bahan bercetak. Guru-guru boleh pergi ke sekolah untuk menghantar tugasan kepada murid. Contoh sekolah saya kampung, kawasan kampung. Jadi mudah. Guru-guru boleh sediakan bahan bercetak dan beri kepada murid dan ibu bapa boleh ambil di sekolah. Kita galakkan ibu bapa untuk ambil di sekolah. Jadi murid akan buat rumah. Dan mana-mana guru-guru yang boleh melakukan kerja secara online, gunalah online sebaik mungkin. Kita boleh guna YouTube, boleh guna Google Classroom, kita boleh guna apa-apa juga media sosial yang bersesuaian. Kita maksudnya WhatsApp boleh. Maksudnya pembelajaran itu akan berlaku. Maksudnya di sini, kedua saya bercakap sebagai seorang pendidik. Saya sebagai seorang guru, saya perlu berfikir cara kreatif untuk mengajar anak-anak saya, anak-anak didik saya. Bagaimana saya nak memastikan anak-anak didik saya mencapai objektif dan mereka boleh menerima apa yang diajar di sekolah itu sama seperti di sekolah dan juga di rumah. Itu cabaran bagi guru-guru di Malaysia pada hari ini. Saya rasakan bahawa ini cabaran yang paling kuat, paling getih dan juga pihak kementerian dah melihat benda itu, dah berfikir dengan benda itu. Cuma sekarang kita sebagai guru, kitalah yang berperanan untuk
memastikan agenda tersebut berjaya. Jadi penting untuk guru-guru berfikir secara kreatif, inovasi dan juga sentiasa berfikiran terbuka untuk proses PDPR kita. Sangat seronok sebenarnya berbual dengan Cikgu Osman Zaini ni, seorang guru besar antara guru besar termuda di Malaysia. Dan sebelum kita nak mengakhirkan perbualan panjang lebar ini, kita nak tanya sebab Cikgu Osman pernah menyatakan satu kenyataan bahawa kita kena lakukan tugasan sebaiknya di sekolah, tetapi sekiranya tamat tugasan di sekolah, kita kena pulang ke rumah on time. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Cikgu Osman tu? Maksudnya di sini apabila kita di sekolah, saya selalu pesan kepada guru-guru saya, di sekolah adalah waktu yang paling efektif, paling berimpak tinggi untuk kita melakukan kerja buat kita dengan berkesan. Jadi gunakanlah masa di sekolah itu sebaik mungkin, dan juga bila kerja kita dah selesai, dah settle semua, bila kita balik ke rumah hati kita rasa senang, kita tak perlu ada beban lagi. Jadi dalam masa yang sama mentaliti guru-guru kita akan sentiasa positif. Saya nak guru saya balik pergi sekolah dengan hati yang tenang, dengan gembira dan ceria, balik sekolah pun dengan hati yang ceria dan gembira. Sebab kita nak melihat kepada proses kesihatan mental guru-guru. Sebab kita tak nak guru kita stres, kemurungan. Kalau boleh waktu di sekolah saya tekankan kita adalah keluarga, makan sama-sama, duduk sama-sama, berloya sama-sama. Kata orang macam-macam yang kita boleh buat sama-sama di sekolah. Jadi itulah masa yang paling baik. Dalam sesama guru-guru perlu fokus kepada kerja. Dalam kita kita santai tapi kerja kita berjalan. Kerja kita berjalan dengan baik. Semua apa yang dikehendaki semua ada. Itu baru seronok. Bagi pendapat saya sebagai seorang pentadbir lah. Okey. Baik. 9 tahun dalam perkhidmatan bergelar sebagai seorang guru. Sekarang Cikgu Osman Zaini melangkah keluar daripada comfort zone beliau dan sekarang bergelar sebagai seorang guru besar. Akhir sekali, pesanan kepada mereka cikgu yang mungkin selesa berada di takuk yang lama dan takut untuk sahut cabaran, getting out of their comfort zone, pesanan cikgu kepada mereka. Okey, saya ambil masa ni sebab satunya guru-guru di luar sana, guru-guru muda, guru-guru senior, veteran, kita adalah pendidik. Kita adalah pendidik, kitalah pembina negara bangsa ini. Jadi kita gunakanlah segala ilmu, pedagogi, pengalaman dan juga kebaikan dalam diri kita untuk kita memberi kebaikan dan juga ilmu kepada anak-anak muda kita. Dan juga saya nak pesan juga, mental kita mesti kuat. Dan juga kita mesti ada kekuatan dalam jiwa dan diri kita untuk kita nawaitu kita ikhlas kepada anak-anak muda. Macam saya sendiri 9 tahun, saya berulang-alik. Dari Kuching ke Semunjan 2 jam, perjalanan saya 120 km, pergi balik pun 120 km. Tapi perkara itu tidak menjadi isu dan masalah bagi saya. Sepanjang perjalanan saya merasakan bahawa niat saya untuk ke sekolah, niat saya untuk mendidik anak bangsa, niat saya ikhlas untuk anak-anak bangsa saya nak melihat mereka berjaya. Jadi itu yang perlu. Dan yang kedua, setiap guru saya nak beri sedikit kata orang perkongsian. Kita guru-guru lakukanlah kerja buat kita dengan hati yang tenang, hati yang terbuka, ceria dan gembira. InsyaAllah benda itu akan menjadi seronok. Dan juga kita guru-guru juga di luar sana penuhilah hari-hari kita dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah kepada anak-anak murid kita. Kita juga mesti pasang niat yang ikhlas dan jangan anggap kerja kita itu sebagai beban. Jadi saya nak pesan kepada semua guru, kita mesti kerja buat kita mesti lakukan dengan ikhlas dan ceria dan gembira. Dan juga kita mestilah bermesra dan lakukanlah aktiviti sosial dengan anak-anak murid kita, dengan rakan-rakan kita. Yang terakhir kepada guru-guru luar sana, guru-guru muda khususnya, sahabat-sahabat saya, ambillah peluang. InsyaAllah jika kita rasa bahawa diri kita tidak ada kepimpinan. Saya pun merasakan diri saya tidak ada kepimpinan, tapi kita belajar, kita ambil peluang, kita pergi kursus, kita menghadiri, kita bersosial dengan orang-orang yang berpengalaman. InsyaAllah benda itu akan menjadi satu saham bagi kita, akan menjadi satu kerja buat kita. Dan juga saya nak ambil kesempatan ini juga kepada semua guru-guru, sahabat-sahabat saya pendidik di luar sana. InsyaAllah hari ini kita melakukan pengorbanan yang besar. InsyaAllah bila di akhirat nanti itulah yang akan kita akan mendapat balasan pahala daripada Tuhan Yang Maha Esa. Saya nak ambil peluang ini juga. Terima kasih kepada semua, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Pejabat Pendidikan Daerah Semunjan, rakan-rakan saya di SK Segalit dan rakan-rakan saya di sekolah lama saya SK Raja Wansika Semunjan. Mereka lah antara individu-individu yang membentuk nilai kepimpinan, nilai keguruan dalam diri saya.
Dan juga tidak lupa kepada pensyarah-pensyarah saya di IPG Kampus Sarawak, Maktab Perguruan Sarawak Miri yang telah memberi ilmu pedagogi keguruan kepada saya. Ingat guru-guru muda, kita jangan rasa rendah diri, jangan rasa takut, jangan rasa gementar. Kita teruskan perjuangan kita. InsyaAllah kita akan melakukan kerja buat. Walaupun anda bukan pentadbir, bukan guru besar, bukan pengetua, anda adalah guru akademik biasa, lakukanlah kerja kita dengan hati yang ikhlas, dengan kerja buat yang bersungguh-sungguh, komitmen, committed kita, dan insyaAllah anak-anak bangsa kita akan akan berjaya dan juga akan dimercu kejayaan pada suatu hari nanti. InsyaAllah itu perkongsian nasihat saya. Lebar sekali. Ingat jangan teragak-agak, terus yakin. Dan kita orang sekiranya kita punya passion dan niat yang ikhlas, apa saja bidang yang kita ceburi, kita akan lakukannya dengan penuh semangat dan ceria. Terima kasih Cikgu Osman Zaini atas perkongsian yang sangat memberikan inspirasi pada hari ini. Harap bila kita balik dari Simunjan ke Semaraman, mau kita nemu kami lambai-lambai aja. Boleh pesan nak ya kuih sepit dari Simunjan? InsyaAllah. Boleh. Boleh insyaAllah. Kelak kita berjumpa insyaAllah. Dan kami nak ucapkan terima kasih jugalah. Silakan. Kami nak ucap terima kasih juga kepada TV Sarawak, TV orang kita kerana sudi menemu ramah kami, dan juga bagi kami itu adalah perkongsian ilmu yang sangat-sangat berimpak tinggi kepada guru-guru di luar sana. Okey, guru-guru muda, anda boleh buat segalanya. InsyaAllah semuanya demi bangsa negara kita, untuk kejayaan anak-anak bangsa kita. Itu saja. Baik, penonton Sejahtera Asia, itulah perkongsian tadi daripada Cikgu Osman Zaini. Sampai kita berjumpa lagi Cikgu Osman Zaini untuk masa-masa akan datang. Dan kepada anda di rumah, ambil pengajaran daripada cerita beliau, dan ingat kita kena sentiasa bijak dan kreatif sesuai dengan status quo dan keadaan semasa. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Baik, bertemu kita dalam Sejahtera Asia, dan kali ini kita bersama dengan seorang yang saya kira sangat berbakat, bukan dari Malaysia tetapi dari negara seberang, Indonesia. Selamat datang ke Sejahtera Asia, Andy Sugiano. Hello guys, good morning. Ya, lama tak jumpa Lama, almost 1 year ya. Ya, apa khabar kamu di sana, Andy? Okey? Alhamdulillah sehat guys, apa kabar ke sana? Alhamdulillah sihat juga. Dikabarkan Andi sekarang berada di Jakarta, betul? Yes, sekarang saya sedang ada di Jakarta. Kenapa agaknya pergi ke Jakarta? Sebab sebelum ini Andi berada di Medan, mana ya? di Sebelum di Medan kan? Di Medan. Nah, sekarang saya about 1 minggu sudah di Jakarta, tengah settle small business with my friend lah. Sebab COVID ni kita tak boleh tunggu kan, so we have to do something. Yeah, so Betul. Sekarang tengah settlekan small business, something like that. Yeah. COVID-19 kita tak boleh tunggu. Macam Andy yang cakap. Betul. Tak boleh tunggu. Kita kena fikirkan something yang kreatif untuk kita adaptasikan diri dengan pandemik ini. Dan bercakap mengenai COVID-19 di Indonesia, kita tahu bilangan kesnya baru-baru ini sudah mencapai lebih kurang hampir 500,000 kes positif COVID-19. Correct. Dan kalau kita lihat setakat 16 November 2020, kes yang dicatatkan adalah 3,535 kes. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, Andy, di Malaysia kebelakangan ini mencatatkan kes di bawah 1,000 kes. Ada hari tertentu yang mencatatkan lebih daripada 1,000 kes, dan kalau kita bandingkan, perbezaannya agak ketara. Jadi kita nak tahu bagaimana pihak kerajaan di sana membuat ataupun menguatkuasakan peraturan kepada rakyat Indonesia. I think mungkin yang Gas cakap
perbezaan yang ketara. Maybe Indonesia dengan Malaysia is a big different, you know. Ya, populationnya besar. So apa yang dilakukan dengan kerajaan dekat sini memang dia orang update terus macam macam protokol kesihatan dia orang jaga, and then macam-macam lah sudah buat kat sini. So far okay lah. So macam the economy slowly we bangkit macam tak macam dulu lah. Malaysia kau lockdown, di sini kita cakap PSBB. Pembatasan sosial, pembatasan sosial berskala besar. Tapi now the condition sudah berubah daripada PSBB menjadi PSBB transition. Maknanya sudah ada perubahan lah. Maksudnya menjadi lebih longgar ataupun lebih ketat? Ya, lebih longgar. Sebab itulah melihat kepada keadaan yang lebih longgar ini, Andy mengambil inisiatif untuk merancangkan lagi bisnes bersama dengan kawan-kawan, betul? Yes, betul. Bercakap mengenai bisnes ni, Andy, Andy ceritakan apa bisnes yang Andy lakukan sekarang. So sebelum ini, untuk penonton Sejahtera Asia, Andy merupakan selebriti untuk sebuah rancangan masakan tempatan di Sarawak. Betul sekali. I really miss that program actually. Boleh cerita apa yang dilakukan sekarang? So sekarang di Jakarta saya jumpa dengan some of my friends di Jakarta. We tengah aturkan bisnes kuliner. Like sebab sekarang ni kalau buat bisnes yang apa-apa yang kita tengoklah the condition right now kan, kena apa yang masyarakat butuhkan, which is makan. Everybody butuh makan kan. So we tengah aturkan bisnes apa yang tak banyak menggunakan tak banyak gunakan wang usaha kecil tapi boleh berjalan macam tu. Jadi boleh ceritakan apa konsep bisnes itu ataupun apa makanan jual? Konsep macam we set one pilot macam makanan. Nanti kita akan jual macam franchise, you know. It's like we have the program, you know, like orang akan beli dengan kita the brand. So kita siapkan tempat, kita siapkan barang-barang, kita siapkan macam strategic marketing lah buat dia orang. So makanannya maybe tengah choice, banyak pilihan sebab Indonesia banyak makanan pilihan kan, betul. So kita tengah fikir bakso, ayam goreng, you know. So kita tengah fikir apa yang simple tapi orang boleh makan hari-hari. Something like that. Something yang senang untuk senang. Sangat something practical and you can eat like for lunch, for dinner, something like that. So dan pastinya sesuatu yang sihat, betul? Correct. Sebab sekarang ni kan kita tengah pandemik, kena jaga kesihatan kan. Tadi Andy ada mengatakan bahawa kita tidak boleh tunggu sehingga COVID-19 ini reda kerana pastinya memerlukan tempoh masa yang sangat panjang. Selain kita tahu vaksin dijangka untuk ada pada tahun hadapan, tetapi saya kira vaksin terbaik sekarang ini adalah langkah pencegahan kita bersama. Dan bercakap mengenai tunggu reda ke tak COVID-19 ini, setiap orang perlu bangkit dan mempunyai kreativiti masing-masing untuk mengadaptasi dengan pandemik ini. Kalau dengan Andy lah, sebelum Andy bergelar sebagai seorang chef, apakah pekerjaan Andy sebelum ini? Sebelum bekerja chef, saya sebelumnya kerja office actually. Saya kerja dekat bank. Macam-macam lah, dekat bank, dekat insurance. So and then I found my passion, like memang kan dulu sekolah kitchen dekat study di college kan. So akhirnya bertemu dengan TV Sarawak yang boleh represent my passion, you know, cooking, presenting, something like that. So jadi dari perbankan beralih kepada kreativiti dan penyiaran, itu melibatkan penggunaan kedua-dua hemisfera otak. Maksudnya hemisfera kiri selalunya kita gunakan untuk matematik, penyiraan dan sebagainya. Hemisfera kanan pula digunakan untuk kreativiti, bidang seni, sebagainya. Jadi self-enrichment. Macam mana Andy pastikan dalam keadaan kita tersekat disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, penggunaan kedua-dua hemisfera otak ini dapat kita gunakan secara seimbang? Well, apapun dalam kondisi sekarang ni, let's say we have kena buat lah, you know.
tak hanya terbatas daripada kemampuan yang ada, tapi gunakanlah what you have right now. Use what you have, do what you can, you know. So tak boleh hanya sebatas, let's say my kemampuan saya hanya satu bidang. But this condition memaksakan kita buat bidang yang tak sesuai dengan kemampuan kita. So kita tengoklah what we can do right now, you know, something like, yeah. Yeah, for me it's like do what you have, use what you have, do what you can. Start where you are, you know. Ya, seperti saudara Andi Sugiono sendiri, selain merupakan seorang yang mahir dalam perbankan, tetapi dengan menggunakan ilmu dalam dunia perbankan itulah kemungkinan untuk dia strategikan macam mana nak marketing dia punya bisnes dan sebagainya. Kita kena kreatif dalam situasi pandemik ini. Betul. Beralih pada social media Andi, kalau kita lihat di social media Andi ini seorang yang traveller, suka berjalan. Lebih-lebih lagi semasa sebelum pandemik COVID-19 melanda, Andy banyak pergi ke beberapa tempat, masuk di Malaysia untuk menerokai tempat baru dan sebagainya. Jadi apa alternatif Andy untuk menggantikan hobi suka melancong ini disebabkan oleh border ditutup dan sebagainya? Betul. Apa? Okay. So sekarang ni apa yang kita buat sebab tak boleh going out of border kan. So apa yang ada dekat location macam tempat-tempat destinasi wisata mana yang kita belum datangi dekat area kawasan setempat, itu pun akan let's say membangun industri tourism dekat kawasan sekitar, you know. Jadi weekend I doing cycling with my friends. Okay. Maybe some other weekend we pergi, let's say pergi ke gunung, sebab di kawasan saya di Medan masa itu ada gunung, ada pantai pun ada, tapi I think macam gunung yang about nature lagi bagus. Kalau pantai tak bagus sangat. Okay. Ya. Jadi Andy memanfaatkan tempat-tempat yang indah, Yang berdekatan, ya. berdekatan dengan lokasi Andy untuk dijadikan sebagai lokasi untuk Andy melakukan aktiviti-aktiviti sihat. Iyalah, betul. Selain selain menerusi hobi, juga membantu industri setempatan kan. Betul. Ya. Ini kalau boleh kita tanyakan di Jakarta, adakah beberapa kawasan itu tidak dibenarkan isi rumah hanya untuk keluar melakukan rutin harian ataupun semua dibenarkan untuk keluar tetapi pada masa-masa yang tertentu sahaja? Sekarang macam artis sekarang sudah okey. Before maybe awal-awal lah, maybe April, Mei, something like memang teruk sangat di Jakarta, especially Jakarta sebab klusternya memang besar Jakarta. Tapi sekarang sudah biasa. I mean people sudah start keluar, aktiviti keluar. So sudah biasalah. Dan ini kalau kita lihat di media sosial Instagram Andy juga suka membaca ya. Membaca suka, but suka membaca resepi, membaca let's say about culture, kebudayaan saya suka. Baik, kalau dari segi membaca pula kita tahu bahawa sekarang ini kita punya rutin harian memang sangat padat dan produktif biarpun kita dilanda pandemik COVID-19. Betul. Dengan teknologi dan sebagainya menghalang kita untuk mempunyai satu attention span yang panjang. Sebab membaca ini perlukan kita untuk punyai durasi fokus membaca yang panjang supaya kita menjadi lebih analytical dan memahami isi kandungan yang dibaca. Jadi sebagai seorang yang sibuk seperti Andy, bagaimana Andy memastikan bahawa budaya membaca itu sentiasa ada dan durasi fokus membaca itu sentiasa panjang? Well, sekarang zaman sudah era digital. So, you don't have to baca buku physically. You can use your smartphone kan. Boleh download apa-apa yang kita boleh simpan. So, masa-masa luang lah, let's say lunch break, kita boleh baca. Kurangkanlah macam main game, stalking social media, boleh tapi tak jangan terlampau sangat. Ya. Adakah COVID-19 ini menghalang Andy untuk berlibur bersama teman-teman Andy di Indonesia ataupun Andy sentiasa mencari alternatif bagaimana nak spend time dengan kawan-kawan Andy? Actually, I'm a person yang tak boleh ni berserah pada keadaan. So saya dalam satu grup teman, memang saya yang selalu pencetus. Let's say I have the idea. Ayolah macam if kita tak boleh pergi keluar recreation,
doing berwisata, kita boleh set dekat rumah. We doing barbecue, masak sama-sama. So yeah, banyak hal. Actually, COVID-19 ni mengajarkan kita arti daripada kita kumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan orang-orang terdekat. We value money, we value time, something like that. Yes, it's really teach us, Betul. Itulah yang Andy katakan kepada kita. COVID-19 ini benar-benar memberi hikmah kepada kita. Percayalah bila COVID-19 ini reda, nanti antara perkara yang kita rinduki adalah masa yang kita luangkan bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Amin. COVID-19 ini juga mengajar kita untuk menjadi lebih kuat. Betul. Okey Andy, bila agak-agaknya untuk datang ke Malaysia nanti? Gimana? Bila agak-agaknya nak datang ke Malaysia selepas COVID-19? Hopefully soon lah. If Malaysia border to open border to Indonesia, of course I kena datang. Terima kasih atas perkongsian. Thank you Andy. guys. You're welcome. Yeah. We meet again. InsyaAllah. Mau rasa sambal yang Andy buat last time. You still remember? Yeah. Macam-macam sambal kita akan kena buat nanti. I still remember you eat my sambal last time. Thank you, Andy. Stay safe. Thank you. Sukses TV Sarawak. Sejahtera Asia. Thank you. Thank you guys. Ya, itu dia tadi Gas bersama dengan Andy. Terima kasih Andy. Dia sempat mengucapkan sukses kepada kita TVS. Terima kasih. Dan banyak yang beliau kongsikan, antaranya ialah mestinya kes positif di Indonesia sangat tinggi, hampir mencecah 500,000 kes. Jadi itulah yang beliau sempat kongsikan. Mungkin situasi dekat Indonesia. Disebabkan juga populasi penduduk di Indonesia kan John besar, yang mana penduduknya melebihi 268.5 juta orang dan Malaysia hanya mempunyai 32.7 juta penduduk. Jauh beza. Bezanya. Dan bercakap mengenai Andy Sugiono ni, antara orang kata yang kita dapat inspirasi daripada beliau adalah selain beliau belajar marketing dan bekerja dalam industri perbankan, beliau juga membuat self-enrichment dengan menjadi seorang chef dan suka mencuba masakan yang baru. Ini yang kita katakan memaksimumkan kedua-dua hemisfera otak, John. Dan kalau kita lihat di cerebrum kita ada hemisfera kanan dan hemisfera kiri. Okey? Jadi hemisfera kanan ini sebenarnya untuk kepada mereka yang lebih kepada kreativiti dan kiri pula kepada mereka yang lebih mathematical dan analytical. Jadi untuk mencapai tahap kualiti kehidupan yang cemerlang, kita perlu maksimumkan kedua-dua penggunaan hemisfera otak ini. Itulah tadi sangat memberikan inspirasi. Baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Andy dan juga Cikgu Osman. Dan itu saja yang kami ada untuk anda untuk Sejahtera Asia hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kami lagi esok hari seperti biasa 7.30 pagi di TVS saluran Astro 122. Saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.